exco agama 4 tahun. Menderita saya, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu teman-teman PAS. Datanglah Ketua Penerangan PAS Pusat, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, ke rumah saya sebelum saya dipecat, memujuk saya supaya saya tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menyinggung hubungan PAS dengan PKR dengan DAP. Apa dia kata? San, Dr. Hassan, jangan keluar kenyataan-kenyataan itu. Sabar, tunggu dulu. Sampai kita menang Putrajaya. Lepas menang Putrajaya, kita buat. Sungguh-sungguh kita buat. Dengar tak sana? Saya jawab dengan dia, saya exco agama di peringkat negeri yang kecil ini pun tak boleh buat. Di Putrajaya boleh buat. Saudara, tak boleh. Pasal PAS seolah-olah seperti kerbau sudah dicucuk hidung. Minta maaf saya sebut ni, saya sebut dengan maaf, lapik. Oh, ada speaker pula kat sini. Saudara-saudara, yang kedua, tidak juga boleh bekerjasama dengan PKR. Tak boleh. Sebab PKR juga tak setuju dengan negara Islam. Anwar Ibrahim sebagaimana yang dilaporkan, banyak tulisan-tulisannya dalam dan luar negara, tak mahu negara Islam. Tak mahu hudud. Saya dah kumpulkan bahan-bahan itu. Secara yang jelas atau yang tak jelas. Secara yang terang atau yang tak terang. Dia tak nak. Apa yang dia nak? Yang pertama, Islam liberal. Allah. Tuan-tuan tak tahu Islam liberal? Orang Hindu boleh kahwin dengan orang Islam. Orang Kristian boleh kahwin dengan Hindu. Duduk di satu rumah. Kahwin. Suami Hindu, isteri Islam, kahwin. Dapat anak 4 orang. Anak sendiri boleh menentukan. Mak bapak tak boleh kacau. Apa juga agama dia nak pilih. Seorang memilih Kristian. Seorang memilih Hindu. Seorang memilih Buddha. Seorang memilih Islam. Duduk di rumah yang sama. Itu yang nak dibuat di Malaysia. Dengar ke tidak? Macam mana tuan-tuan? Ini satu lagi, Anwar nak laksanakan di Malaysia apa yang kita panggil, dan dia panggil pluralisme agama. Apa dia pluralisme agama? Semua agama itu sama saja. Tak ada mana-mana agama boleh mengatakan aku lebih mulia daripada yang lain. Aku lebih hebat daripada yang lain. Aku lebih diterima oleh Allah daripada yang lain. Tak boleh. Di mana letaknya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada benda perkara yang melebihi ketinggian Islam. Bayang saudara. Anwar nak bawa begitu. Sebab itu bila agama seluruhnya sama, tak apalah kau nak jadi Hindu-Hindu lah. Sama. Kau nak jadi Buddha-Buddha lah. Kau nak jadi batu-batu lah. Betul saudara. Berikutan dengan pahaman yang sembilan. Ini namanya paham liberalisme barat. The Western liberalism. Yang nak dibawa oleh Anwar Ibrahim ni. Inilah dia. Akhirnya pahaman ini tuan-tuan dan perempuan yang dia nak buat sekarang ni, dia nak buat. Apa dia? Dia nak menghalalkan LGBT. Akhirnya dalam beberapa tahun ini menghalalkan perempuan kahwin dengan perempuan. Laki-laki kahwin dengan laki-laki. Atas nama kesamarataan, atas nama demokrasi, dan atas nama pahaman liberal yang dipegang. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube ceramah yang diberi dalam bulan Mei
tahun 2010 di London School of Economics. Saya ikuti ni. Dan saya pergi mahkamah, tuan-tuan. Saya dibawa ke mahkamah. Tentang LGBT-nya, saya masuk mahkamah. Depan-depan dia, tuan-tuan, hakim tanya saya. Dekat 1 jam suku, saya ke mahkamah. Mahkamah tinggi. Dia saman utusan. Utusan, apa, dia punya lawyer, dia subpoena saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian. Ni, tak boleh berkawan dengan PKR. Selain daripada itu, tuan-tuan, PKR, kalau daripada bacaannya, daripada pengalaman saya menjadi ahli exco Kerajaan Negeri Selangor, dia tak ada kelebihan orang Melayu ni. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan ni. Tak ada artikel 153 ni. Hak istimewa orang Melayu ni tak ada dah. Bahayalah. Bahaya. Dia tak ada nak hapuskan artikel 153 perlembagaan. Nama artikel itu ialah hak istimewa orang-orang Melayu. Hak mendapat scholarship, hak keluar negara, hak mendapat pelajaran-pelajaran istimewa. Hak mendapat pengakuan, hak mendapat pengiktirafan. Dia tak nak. Tak boleh. Satu lagi, tuan-tuan, kita tak boleh bersatu dengan PKR, PAS tak boleh bersama dengan PKR sebab PKR telah mengalami berbagai-bagai masalah moral yang sangat dahsyat. Jadi, tuan-tuan dan puan, halangan. Nak buat agama Islam tak boleh, DAP tak boleh, PKR tak boleh. Saya nak pergi yang ketiga sekarang ni, halangan dalam PAS sendiri. Dengar baik-baik. Halangan dalam PAS. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, PAS sudah dikuasai oleh parasit-parasit ataupun Anwarinas. Sekarang ni saya diberitahu 2 hari yang lepas. Dulu saya selalu sebut 70% daripada anggota jawatan kuasa PAS pusat yang melaksanakan dasar-dasar parti, Central Committee, Main Central Committee. Dulu saya sebut 70%. Kawan saya 2 hari 2 malam yang lepas bagi tahu saya 80% dah, dia kata 80% daripada keahlian jawatan kuasa PAS pusat adalah kumpulan-kumpulan parasit Anwarinas yang sokong Anwar, yang sokong DAP, yang tak mau Islam macam DAP, yang tak mau hudud macam DAP, yang nak ke Putrajaya macam DAP, yang gila nak ke Putrajaya macam DAP, yang meroyan nak ke Putrajaya macam DAP, macam PKR. Tuan-tuan tahu meroyan? Biasa orang lelaki-lelaki tak berfaham, orang perempuan, lelaki-lelaki pula yang menjawab meroyan. Saudara, pengalaman saya mengurus negeri Selangor, menjadi anggota Exco. Saudara, musuh dalaman yang paling hebat bukan DAP, bukan PKR. Memang DAP, bukan PKR. Tetapi musuh dalamannya daripada pimpinan PAS sendiri. Terseksa saya menjadi Exco. Macam mana? Ketiga, PAS, saya nak bagi tahu tuan-tuan, PAS sudah menggugurkan hasrat dan niatnya untuk menegakkan negara Islam dan melaksanakan hudud. Bayang, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu teman-teman PAS yang hadir pada malam ini, macam mana tuan-tuan masih berpegang kepada PAS? Macam mana tuan-tuan masih bersama-sama dengan PAS? PAS sudah meninggalkan pengkalan negara Islam dan hududnya. Tak mau dia. 60 tahun perjuangan untuk menegakkan negara Islam, hudud.
daripada Ustaz Fuad namanya, Tuan Guru Fuad, Burhanuddin Helmi, Dr. Zulkifli Muhammad, Profesor Zulkifli Muhammad, sampai kepada almarhum Datuk Fadil Noor, mempertahankan perjuangan PAS nak melaksanakan negara Islam dan melaksanakan hudud. Tak ada lagi dah. Wahai orang PAS, tak ada lagi dah. Sebab itu saya dipecat. Saya lawan Profesor Shannon semalam. Shannon, Profesor Emeritus Shannon Ahmad. Saya kenal dia. Dulu saya jadi ahli parlimen, dia jadi ahli parlimen. Orang yang hidup sangat sederhana, tak mementingkan diri. Profesor di universiti, Profesor Emeritus. Saya pergi rumah dia, hidup dengan buku. Biliknya buku, bilik tidurnya buku, katilnya buku, bantalnya buku. Dia kata, PAS sudah tersalah sasar. Dia mengingatkan PAS, perjuangan PAS sudah lari daripada perjuangan asal. Mengikut tarian DAP, tarian PKR. Sedarlah wahai orang PAS. Dia sebut, sedarlah wahai orang PAS. Tangan saya automatik tunjuk ke sana. Sedarlah orang PAS. Profesor Emeritus Shannon Ahmad. Bukan orang calang-calang. Bukan orang SPM, bukan orang UPSR, PMR, bukan. Profesor Emeritus. Ahli PAS seumur hidup. Saya pun ahli PAS seumur hidup. Dah dipecat. Sepatutnya seumur hidup saya jadi ahli PAS, tapi masih hidup lagi pecat. Saudara-saudara, perkara yang ketiga saya nak sampaikan kepada saudara, tidak lain dan tidak bukan PRU yang ke-13 yang akan datang ini. Pada ramalan saya hanya ada tinggal 3, 4 atau 5 bulan saja lagi. Saudara, dalam 4-5 bulan ini akan menentukan ada Islam lagi tak di Malaysia, ada Melayu lagi tak di Malaysia, ada raja lagi tak di Malaysia. Saya kumpulkan artikel-artikel. Saya baca satu persatunya. Saya menghadiri beberapa perbincangan-perbincangan yang tidak resmi tentang membincangkan hajat Pakatan Rakyat, DAP terutamanya, disebut begitu untuk menubuhkan negara republik. Malaysia menjadi republik.